Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran di mana subtopiknya adalah 6.3 pasaran persaingan sempurna PPS di mana fokus kita adalah berkaitan dengan 6.3.4 iaitu keseimbangan firma jangka pendek. Dan ini adalah bahagian yang pertama. Okey, untuk maklumat anda, struktur pasaran bab 6 ini mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi sekarang yang kita fokuskan adalah berkaitan dengan 6.3 pasaran persaingan sempurna PPS. Okey, berkenaan dengan pasaran persaingan sempurna, untuk video yang lepas, Miss pun telah bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri PPS, pembentukan kilog permintaan firma, hasil firma. Jadi sekarang Miss akan fokuskan tentang keseimbangan firma jangka pendek. Okey, berkaitan dengan keseimbangan firma jangka pendek, dia adalah terdiri daripada keseimbangan firma, keuntungan firma, titik penutupan firma dan akhirnya kilog penawaran. Okey, memang kita biasa fokus keseimbangan kan? Jadi ingat, untuk bab 6 ini, keseimbangan yang kita kaji adalah keseimbangan firma. Okey, jadi marilah kita tengok apa itu sebenarnya keseimbangan firma. Okey, jadi sekarang soalan yang dikemukakan. Apakah maksud keseimbangan firma ni? Okey, jadi sekarang firma apa yang kita kaji? Firma dalam pasaran persaingan sempurna. Jadi ingat, keseimbangan firma itu sebenarnya merujuk bahawa firma itu menikmati keuntungan yang maksimum. Ingat, sekali lagi saya tekankan, keseimbangan firma adalah merujuk keuntungan yang maksimum. Okey? Jadi berkaitan dengan keseimbangan firma ini, kita akan kaji melalui pendekatan TRTC, TR, Total Revenue, TC, Total Cost, iaitu pendekatan jumlah hasil, jumlah cost. Lagi satu pendekatan MRMC. MR, Marginal Revenue, MC, Marginal Cost, iaitu pendekatan hasil sud dengan cost sud. Jadi sekarang marilah kita tengok berkaitan dengan pendekatan TRTC. Pendekatan TRTC. Keuntungan maksimum diperoleh apabila perbezaan antara TR dan TC adalah paling besar. Okey, ingat kenapa kita fokus keuntungan maksimum? Sebab tadi Miss pun sudah bagi tahu, keuntungan maksimum itu merujuk bahawa firma mencapai keseimbangan. Jadi, bila masanya keseimbangan itu dicapai, kalau nak kaji melalui pendekatan TRTC, kita kena cari beza antara TRTC yang paling besar. Dan beza itu ingat, dia adalah merujuk positif punya. Itulah sebab dia nyatakan bahawa perbezaan yang dinyatakan adalah bernilai positif. Okey? Kita cuba tengok dari segi rumus dia. Nak cari untung itu, untung sama dengan TR tolak TC. Bermaksud guna jumlah hasil tolak dengan jumlah kos, maka kita dapatlah untung. Tetapi ingat, kita bukan sekadar nak cari keuntungan saja. Kita nak cari keuntungan yang maksimum. Jadi kena carilah beza positif yang paling besar. Okey, jadi keseimbangan firma, baru sebut tadi sahaja. Beza positif yang paling besar antara TRTC. Ingat, itu adalah melalui pendekatan TRTC. Okey, berkenaan dengan pendekatan TRTC ini, nanti kita akan cuba kaji melalui jadual dan pada masa yang sama, kita juga akan kaji melalui rajah. Jadi marilah kita tengok melalui jadual dulu. Okey, jadi ini adalah jadual yang disediakan melalui pendekatan TRTC. Jadi pelajar boleh nampak maklumat yang disediakan ada Q. Q itu merujukkan keluaran, output dari 0 hingga 8 unit.
Kemudian kita ada harga P. Okey, pelajar boleh dapati bahawa harga yang wujud dekat sini semua adalah sama dengan RM20. Okey, kenapa dia jadi 20? Masih ingat peranan firma dalam PPS? Dia berperanan sebagai penerima harga ataupun pengambil harga kan? Jadi dia akan terima sebarang harga sahaja yang telah ditetapkan di pasaran. Itulah sebab kita kata harga dia adalah sama sahaja. Okey, dan lagi satu maklumat yang disediakan adalah TC. TC jumlah kos, total cost. Okey, itu adalah maklumat yang telah diberikan. Jadi sekarang pelajar diminta cari TR, total revenue. Apakah rumus TR, jumlah hasil? Ya, P darab dengan Q. Anda sepatutnya tulis rumus dia, P darab Q. Jadi P kita 20 darab dengan Q, kosong. Maka TR kita kosong. Okay, kita tengok lagi satu. TR, P darab Q. 20 darab 1, jadi dapat 20. Dengan cara yang sama, okey, kita cuba tengok ya jawapan yang kita dapat. 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan akhirnya 160. Okey, jadi sekarang kita nak cari tentang untung pula. Okey, baru bagi tahu rumus untung. TR tolak TC. Jadi pengiraan dia kosong tolak 10. Jadi kita dapat negatif 10. Okey, kita cuba lagi satu. TR tolak TC ya. 20 tolak 32. Jadi dapat negatif 12. Dengan cara yang sama, kita akan tunjukkan pengiraan bagi output yang seterusnya. Akan dapat negatif 8, kosong, 18, 27, 27, 18, kosong. Okey, jadi daripada sini, kita nak cari beza. Okey, beza positif yang paling besar. So, yang ini negatif punya abaikan, fokus positif saja. Yang paling besar, inilah dia. 27. Ada dua. Jadi, ingat kita ambil nilai yang kedua punya. Dengan reti kata lain, pada masa itu, output keseimbangan firma adalah mencatat sebanyak 6 unit. Sebab beza positif yang paling besar. Dan kenapa kita tak nak ambil yang ini? Yang pertama punya, kita nak ambil yang kedua punya. Nanti Miss akan jelaskan. Okey? Sekarang kita akan cuba tengok melalui raja pula. Berkenaan dengan TRTC ini, nanti Miss akan cuba tunjukkan bagaimana kita nak lakar raja dia. Okey, jadi sudah kata pendekatan TRTC kan? Okey, kita fokus yang ini TR, yang ini TC. Ini akan disediakan pada paksi Y. Okey, sementara untuk paksi X dia, kita akan guna kuantiti. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan paksi XY dia dulu. Okey, jadi untuk paksi Y ini kita akan labelkan TR, TC. Okey, ingat kurungan RM-nya. Okey, ini asalan. Sementara untuk paksi X ini kita akan labelkan Q kurungan unit. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok berkaitan dengan TR dia. Okey, jadi kita dapati bahawa TR dia adalah meningkat. Kalau meningkat itu, kan sebelum ini anda sudah belajar kelok TR bagi PPS kan? Kita kata dia meningkat dengan kadar yang sama. Okey, cuba tengok. Memang TR semakin meningkat. Maksud kadar yang sama itu, kita cuba tengok beza dia kat sini. 20, 20, 20, 20. Dan seterusnya pun akan sama dengan 20. Dengan reti kata lain, kelok TR kita, cuba tengok. Apabila output sama dengan sifar, TR dia sifar juga. Jadi mula kat sini, kemudian dia akan meningkat.
Okey, ataupun kita kata dia mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, pastikan dia adalah meningkat dengan kadar yang sama. Jadi dekat sini kita akan buat garis yang 45 degree tu. Okey. Okey, jadi labelkan dia sebagai TR. Okey, seterusnya kita nak lakau untuk kelok TC pula. Jadi kalau kita tengok data yang sedia ada dekat sini, memang kita nampak TC dia semakin meningkat juga. Tetapi, okey, kita cuba tengok ya. Kita cuba tengok dia meningkat dengan kadar yang macam mana dulu. Jadi pada awalnya dekat sini kita dapati bahawa okey, beza 32 dengan 10 ini adalah 22. Okay, diikuti dengan 16, 12, 2. Okay, kemudian yang ini 11, 20, 29 dan akhirnya 38. Okay, jadi kita dapati bahawa TC ini memang meningkat. Tetapi pada awalnya dia meningkat dengan kadar berkurang. Okay, dan seterusnya dia meningkat juga. Tapi meningkat dengan kadar bertambah. Okey, kalau anda masih ingat, kalau saya kata meningkat dengan kadar berkurang, bentuk dia adalah sedemikian. Ini meningkat dengan kadar berkurang. Kalau meningkat dengan kadar bertambah, okey, yang ini kan. Okey, jadi bentuk kelok dia adalah sedemikian, meningkat dengan kadar bertambah. So, bermaksud kelok TC kita pada mulanya dia meningkat macam ini sebab dia meningkat dengan kadar yang berkurang dan kemudian dia meningkat dengan kadar yang bertambah. Kita akan sambung macam ini. Okey, tetapi cuba tengok pada kuantiti sifar TC kita adalah 10. Okey, bermaksud apa? Ada kos yang tetap kena ditanggung walaupun output sifar. Ini anda sudah belajar masa bab 5. Ini adalah kos apa sebenarnya? Ya, dia adalah TFC, Total Fixed Cost. Okey, sebab kita kata walaupun output sifar, kita masih tetap kena tanggung kos tetap. Jadi ini sebenarnya adalah kos tetap. Okey, jadi walaupun output sifar TC kita 10, so sini output sifar TC kita akan mula dekat sini. Katakan ini adalah 10. Okey, nanti kita mula dekat sini lah. Okey, lepas itu dia akan meningkat dengan kadar berkurang dulu macam ini. Okey, lepas itu meningkat dengan kadar bertambah. Macam ini bentuk dia. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan bentuk kelok TC itu. Okey, itulah dia. Jadi jangan lupa labelkan. Ini adalah TC. Okey, jadi pelajar boleh nampak tempat ini bersilang kan? Tempat ini pun bersilang kan? Okey, yang bersilang itu bermaksud TR dia sama dengan TC. Jadi kita cuba tengok semula jadual kita. Tengok ada nilai yang sama dengan dia tak? TR sama dengan TC. Okey, TR sama dengan TC. Yang ini. 60, 60. Iaitu pada output 3. Okey, cuba tengok lagi. Ada yang sama tak? Okey, ada yang terakhir ini. Okey, pada masa itu output dia adalah 8. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan tata ini dulu. Output 3, okey, TRTC 60. So, kita buat total line, tarik ke sebelah sini. Ini akan jadi 60. Okey, yang ini 3. Kemudian, lagi satu data dia adalah 160 yang ini. Buat total line, tarik ke sebelah kiri, label 160 dan pada masa itu output dia adalah 8. Kita pun tunjuklah 8. Seterusnya kita cuba tengok. Soalan ini, kita nak kaji pasal keseimbangan firma. Kalau keseimbangan firma, kan kita kata beza positif yang paling besar. Cuba tengok untung sini. Beza positif, yang negatif tu boleh abaikan. Positif yang paling besar. Antara dua ini. Kalau 27 ada dua nilai yang sama itu, ingat kita akan pilih yang bawah punya. Bahagian ini nanti Miss akan terangkan dengan lebih lanjut kenapa kita perlu ambil nilai yang kedua ini.
Okey, jadi sekarang kita ingat ambil yang ini dulu. Jadi kita dapati bahawa pada masa itu output dia adalah 6 unit. Okey, sebab masa itu kita dapati bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Dan cuba tengok masa itu TR dengan TC dia. TR 120, TC 93. Jadi kita akan masukkan data ini ke dalam raja kita. Okey. Okey, kita cuba tengoklah bahagian sinilah yang paling besar punya gap ini. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan. Okey, yang ini adalah 6. Okey, kita buat dotted line. 6 unit. Sentuh ini apa? TC. Okey, kita cuba tengok TC kita berapa? 93. Okey, kita pun buat dotted line. Tarik ke sebelah kiri. Okey, 93. Dan kemudian cuba tengok TR dia. 120. Naik lagi. Sentuh TR kan? Okey, buat dotted line. Inilah 120. So, bermaksud sekarang, firma mencapai keseimbangan firma pada tingkat output yang ke-6 unit dan anda boleh tunjuk gap ini. Berapa sini? 27. Okey, jadi pelajar boleh labelkan lah. Sini adalah RM27. Okey, itu menunjukkan apa keuntungan maksimum yang diperoleh firma. Di mana dia juga capai keseimbangan firma pada tingkat output 6 unit. Okey. Dengan demikian selesailah perbincangan melalui pendekatan TRTC. Jadi sekarang marilah kita tengok melalui pendekatan MRMC pula. Pendekatan MRMC. Keuntungan maksimum diperoleh apabila MR adalah sama dengan MC. Sekali lagi saya ingatkan, keuntungan maksimum ini adalah merujuk bahawa firma mencapai keseimbangan. Okey, jadi kalau melalui pendekatan MRMC, MR sama dengan MC. Okey, nak cari rumus dia. MR ini sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Dan kalau MC punya rumus, MC sama dengan perubahan TC bahagi dengan perubahan Q. Okey, jadi rumus ini anda sebenarnya telah belajarlah sebelum ini. Cuma sekarang yang ini sebagai ulang kaji sahaja. Okey. Pendekatan MRMC bagi keseimbangan firma. Ya, ingat ya, syarat dia. Syarat keseimbangan firma adalah MC sama dengan MR. Melalui pendekatan MRMC ini, kita akan kaji melalui jadual dan juga melalui raja. Sama seperti pendekatan TRTC. Okey, jadi marilah sekarang kita tengok melalui jadual. Okay, jadi ini adalah jadual yang disediakan. Jadi kita nak fokus pendekatan MRMC. Okey, sebenarnya data yang disediakan ini adalah sama seperti tadi punya. Cuba tengok output dia dari 0 hingga 8. P dia semua sama sebab firma sebagai penerima harga dalam pasaran persaingan sempurna. Jadi TR tadi kita pun sudah cari punya, di mana kita guna P darab dengan Q. Dan TC ini memang telah diberikan dan tadi kita pun sudah cari keuntungan dia. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok pendekatan MRMC. Kita nak cari MR, kita nak cari MC. Untuk rumus MR, kan tadi Miss baru buat ulang kaji dengan anda kan? Perubahan TR bahagi perubahan Q. Jadi perubahan TR yang ini sebelum dia kan tak ada apa-apa kan? Jadi kita akan letak dash. Yang ini pula 20 tolak kosong bahagi dengan 1 tolak kosong, maka kita dapat 20. Okey, Miss cuba lagi satu ya. 40 tolak 20 bahagi dengan 2 tolak 1, jadi kita dapat 20. Dengan cara yang sama, pelajar cuba selesaikan, anda akan dapati bahawa MR dia semua akan sama dengan 20. Okey, kemudian kita nak cari untuk MC pula. Okey, MC, rumus dia. Perubahan TC bahagi perubahan Q. Jadi perubahan TC yang ini, sebelum dia kan tak ada apa-apa kan? Okey, jadi nilai dia jadi dash sahaja. Okey, kita tengok
output yang pertama ini, nak cari MC dia, 32 tolak 10, bahagi dengan 1, tolak 0, dapat 22. Okey, Miss tunjuk lagi satu ya. 48 tolak 32, bahagi dengan 2, tolak 1, jadi kita dapat 16. Okey, dengan cara yang sama, pelajar cuba selesaikan. Jawapan anda akan dapat 12, 2, 11, 20, 29 dan akhirnya 38. Okey, jadi sekarang pendekatan MRMC ini tadi sudah beritahu nak cari keseimbangan prima ataupun keuntungan yang maksimum. Apakah syarat dia? Ya, di mana MR kena sama dengan MC. Jadi kita tengok MR kita 20, semua sama je. Nak cari MC yang 20. Inilah dia. MC 20. MR 20. Okey, jadi iaitu pada output keseimbangan 6 unit. Okey, jadi pelajar boleh nampak pada masa itu untung kita, kan tadi saya kata kita pilih untung yang kedua kan, yang 27 kan. Okey, jadi pada masa itu memang MC kita sama dengan MR. Sekiranya pelajar pilih 27 yang pertama tadi itu, anda mendapati bahawa masa itu MC dia tak sama dengan MR pun. Itulah sebab kenapa Miss minta anda pilih untung yang kedua ini. Okey, apabila nilai dia adalah sama. Okey? Untuk yang seterusnya kita akan fokus melalui raja. Okey, berkenaan dengan MRMC pula. Okey, jadi Miss akan tunjuk lakaran bagi MRMC. Jadi pelajar diminta tengok MR yang ini dan juga MC. Okey, jadi seperti biasa kita akan sediakan paksi XY, tetapi untuk maklumat anda, paksi Y dia kita akan fokus tentang yang MRMC lah. So bermaksud nanti kita akan ambil R, kita akan ambil C untuk paksi Y kita. Sementara untuk paksi X, okey, kita akan ambil yang kuantiti Q ini. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja, sediakan paksi XY dulu. Okey, jadi sekarang untuk paksi Y ini kita labelkan, kita ada C kan, dan kita juga ada R. Okey, jadi pelajar boleh tulis lah. Ada C, ada R. Okey, jangan lupa yang ini kurungan RM. Okey, kemudian yang ini asalan. Dan paksi X ini kita akan labelkan Q. Okey, dan kurungan unit. Okey, sekarang kita cuba tengok yang MR dulu. Daripada data yang ditunjukkan dekat sini, kita dapati bahawa MR kita sentiasa sama dengan 20. Kalau 20 maksudnya dia adalah tetap. Maka kilo MR kita akan jadi sedemikian. Ini MR. Okey, dan jangan lupa labelkan berapa angka kat sini. Ya, 20. Okey, jadi kita pun tunjuklah. Okey, sebagai peringatan sikit, hari itu Miss sudah tekankan syarat bagi PPS. Apakah syarat dia? Di mana P sama dengan AR, P sama dengan MR dan juga sama dengan DD. Okey, Miss tengah bincang MR kan? Jadi, sini sudah ada MR. Dia sepatutnya sama dengan P. Kita cuba tengok P kita. Ya, 20 semua. Sama kan? Cuma dalam jadual ini, Miss tak tunjukkan AR. Dan AR yang anda dapat sepatutnya sama juga. Okey, jadi dengan reti kata lain, ini sebenarnya adalah P sama dengan MR, sama dengan AR, sama dengan DD. Okey, kan kita kata kelok permintaan prima yang bersifat anjau sempurna kan? Inilah dia. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Yang utama kan adalah MR ya. Jadi pastikan, saya bulatkan yang ini. Pastikan anda ada tulis MR. Ini yang penting. Okey, yang lain tak tulis pun tak apa untuk sementara waktu ini. Sebab kita fokus MR dengan MC dulu. Okey, kita sambung. Okey, sebelum saya lupa ya, disebabkan tadi saya ada tulis P kat sini kan.
Jadi paksi ini selain daripada C, selain daripada R, kita juga ada P. Okey. Okey, kita sambung untuk MC pula. Okey, MC kita cuba tengok. MC pada awal dia menurun, capai titik minimum dan kemudian dia meningkat. Kan dia berbentuk U kan. Jadi sekarang kita pun tunjuklah. Okey, dia mula dengan 20 tu. Sini 20 kan. Kita mula dengan atas sikit lah. Turun minimum, kemudian dia naik. Okey, cuba tunjukkan. Okey, labelkan MC. Okey, dan seterusnya. Kan kita kata syarat keseimbangan firma bagi pasaran persaingan sempurna ini, syarat dia di mana MC sama dengan MR. Kita cuba tengok ini MR kita. MC kita berada kat sini. Kalau sama itu bermaksud dia adalah bersilang. Kalau bersilang itu, okey kita cuba tengok. Inilah titik keseimbangan prima. Jadi labelkan titik E. Okey, equilibrium, titik keseimbangan. Dan kemudian kita buat dotted line sambung ke bawah. Cari nilai dekat sini berapa. Cuba rujuk pada jadual. Okey, kita tengok MC sama dengan MR. Okey, yang ini tak ada yang sama punya 20. Ini sama 20. Sini pun sama 20. Okey, pada masa itu kita cuba tengok output dia 6 kan. Okey, jadual kita memang kita kata betul output keseimbangan sama dengan 6 unit. Kalau kita nak jawab dalam jawapan kita, nak tulis pun 6 unit. Tetapi apabila kita nak tunjukkan pada raja, kan saya kata kita kena ambil antara. Sebab macam mana kita cari MR dengan MC ini? Kan dia guna marginal kan? Perubahan kan? Bermaksud antara 5 ke 6. Jadi sepatutnya nilai dekat sini adalah 5.5. Okey, titik tengah dia. Jadi jawapan anda dekat sini kita akan labelkan 5.5. Ataupun kalau you kata, Miss, saya tak berapa suka 4.5 ini. Tak apa, you boleh buat sini 5, sini 6. So antara 5 dengan 6, 5.5 pun boleh juga. Okey, dan tadi Miss ada bagi tahu bahawa masa kita bincang pendekatan TRTC, tengok yang ini. Kan saya kata ada 2.27 kan? Kan Miss minta anda ambil nilai yang kedua ini, betul tak? Sebab pada nilai yang kedua ini, masa itu MC kita akan bersama dengan MR kita. Kalau katakan you ambil yang sebelum punya, kita boleh nampak MR dia tak sama dengan MC pun. Okey, jadi ingat ambil nilai yang kedua ini sebab kita dapati bahawa walaupun beza positif antara TRTC adalah paling besar, ada 2 kan, kita akan ambil yang kedua. Sebab masa itu MR dia akan sama dengan MC. Okey, jadi ingat ya, ini adalah berkenaan dengan pendekatan MR-MC. Okey, jadi sekarang kita akan kaji raja keseimbangan firma ini dengan lebih lanjut. Okey, jadi paksi Y dekat sini kita ada CPR. C stand for cost, price dan revenue. Dan paksi X ini kita ada Q ya. Okey, jadi keseimbangan firma dicapai apabila MC, okey, yang ini MC bersilang dengan MR, memang kita tahu titik inilah. Tetapi sekarang Miss nak kaji beberapa titik yang lain dulu. Okey, kita mula dengan pada titik B. Cuba tengok titik B kat sini. Okey, saya nak fokus titik B ya. Okey, cuba tengok pada titik B. Okey, titik B. Cuba tengok pada titik B, masa itu apakah hubungan antara MC dengan MR? Okey, cuba tengok titik B. Yang warna merah ini adalah kilo MC. MR kita ya, dekat sini atas. Ini MR, ini MC. Iaitu pada tingkat output Q1 lah. Jadi pada titik B ini, iaitu pada tingkat output Q1, kita dapati bahawa hubungan MR dengan MC. Di mana MR melebihi MC. Okey, jadi MR melebihi MC. Sekiranya kita nampak bahawa yang belakang ni, cuba tengok. R ialah revenue kan? C ialah cost.
yang revenue punya melebihi cost, maka kita akan minta firma tersebut untuk terus meningkatkan output dia. Okay, jadi tindakan yang rasional bagi firma adalah untuk meningkatkan output. Jadi firma meningkatkan output. Sehingga bila? Sebab kalau dia meningkatkan, dia boleh meningkat kepada Q2 dan juga boleh meningkat sehingga Q3. Jadi kita akan beritahu bahawa minta firma meningkatkan output sehingga MC dia adalah sama dengan MR. Okey, jadi yang ini dia. Sehingga dia capai keseimbangan lah. Okey, sekarang kita cuba tengok titik yang berlainan pula. Kita fokus titik C, cuba tengok titik ini, titik C. Titik C ini adalah pada tingkat output Q3. Okey, pada titik C ya. Okey, iaitu pada tingkat output Q3. Okey, kita cuba tengok. Juga sama, bandingkan hubungan antara MR dengan MC. Okey, jadi Q3 titik C ya. Warna merah ini adalah MC. MR dia berada di bawah. Dengan erti kata lain, MC melebihi MR. Jadi kita nampak bahawa kali ini cost lebih daripada revenue. Okey, kalau cost yang melebihi revenue ini bermaksud kita akan minta firma tersebut kurangkan output dia. Okey, jadi kurangkan sehingga bila? Sehingga Q2 ke Q1 ke Q0. Okay, kita akan minta dia turunkan sehingga pada output Q3. Sebab pada masa itu MC adalah sama dengan MR. Okay, jadi tindakan firma seharusnya menurunkan output. Okay, sehingga MC dia sama dengan MR. Di mana dia capai keseimbangan firma lah. Okay, sekarang titik B sudah, titik C sudah, kita nak tengok titik A pula. Okay, titik A. Kalau kita cuba tengok titik A ni ya, okay. Ni tulis dulu ya, titik A. Iaitu pada tingkat output Q0. Okay, kita cuba tengok hubungan antara MR dengan MC. Okay, MC adalah yang berwarna merah punya. Cuba tengok MR dia. Ya, pun berada pada poin yang sama. Jadi kita dapati bahawa pada tingkat output Q0 iaitu pada titik A, MR bersama dengan MC. Okey, tetapi adakah itu dikenali sebagai titik keseimbangan firma? Ya, ingat ini bukan titik keseimbangan firma. Sebab kita kata pada masa itu MC bersilang dengan MR dari atas. Okey, bagi tahu dia bukan titik keseimbangan. Bukan keseimbangan firma. Sebab kita bagi tahu bahawa MC bersilang MR dari atas. Dia kalau nak capai keseimbangan, dia mesti bersilang dari bawah punya. Dan lagi satu, kita cuba tengok. Kalau katakan sekarang pada output Q0 kan, kita cuba tengok. Kalau katakan firma nak tambahkan output dia, tambah ke sini. 1 unit output. Kita cuba tengok, kalau dia tambah 1 unit output lagi, okay, tengok sentuh MC. Sentuh MR. Jadi bermaksud, kalau katakan firma dia tambah 1 unit output. Dia akan menyebabkan masa itu hubungan MR dengan MC, MR melebihi MC. Kalau MR melebihi MC itu, kita tengok balik, kan situasi dia macam ini kan? Lebih kurang sama je yang ini. Okay, sebab kita dapati bahawa MR melebihi MC. Kalau dia tambah 1 unit output lagi, maka kita akan minta firma itu terus meningkatkan output. Meningkatkan output sehingga bila? Sehingga MC sama dengan MR. So, minta dia tambah lah. Tambah lagi, tambah lagi, sehingga Q2. Di mana capai keseimbangan pada titik E ini.
Okey, kalau cuba tengok, Miss sudah terangkan pasal titik A, pasal titik B dan juga pasal titik C. Untuk titik E ini memang keseimbangan prima sebab kita dapati pada masa itu MC sama dengan MR. Dan lagi satu, kita dapati bahawa kilo MC bersilang dengan MR dari bawah. Okey, jadi itu adalah huraian yang lanjutlah melalui pendekatan MC-MR. Okey, setakat ini adakah anda memahami apa yang Miss telah ajar? Okey, sekiranya anda dapati bahawa penerangan Miss adalah jelas dan mudah difahami, ingat bagi sokongan sikit melalui subscribe channel saya, okey? Jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan yang pertama. Keseimbangan firma adalah menunjukkan bahawa sesebuah firma memperoleh. Okey, jadi tadi Miss pun sudah bagi tahu kan, keseimbangan firma ini juga menunjukkan bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey. Kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Keseimbangan firma boleh dikaji melalui berapa pendekatan, iaitu boleh dikaji melalui 2 pendekatan. Dan pendekatan itu adalah terdiri daripada pendekatan TRTC dan juga pendekatan MRMC. Kita sambung lagi bagi soalan yang ketiga. Nyatakan syarat keseimbangan firma melalui pendekatan berikut. Jadi pendekatan yang pertama tadi adalah TRTC. Cuba fikirkan apakah syarat dia. Jadi kalau berkenaan dengan TRTC ini, syarat dia adalah beza positif yang paling besar. Antara TR dengan TC. So, kata kunci dekat sini adalah merujuk positif, lepas tu yang paling besar. Lagi satu pendekatan, iaitu pendekatan MRMC. Cuba fikirkan apakah syarat dia. Jadi bagi pendekatan ini pula, MR sama dengan MC. Jadi pelajar kena ingatlah apakah syarat keseimbangan firma dalam pasaran persaingan sempurna. Jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkenaan dengan keseimbangan firma melalui pendekatan TRTC serta MRMC. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang keuntungan firma dan kita masih berada di bawah keseimbangan firma jangka pendek. Sekiranya anda suka video ini, ingat subscribe channel saya. Jangan lupa tekan like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Sekiranya anda terdapat sebarang pertanyaan yang berkenaan dengan video ini, boleh tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini dan agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.